Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini teacher akan terangkan 1.4 andaian, prinsip dan batasan dalam perakaunan. Dalam andaian perakaunan terbahagi kepada 4 jenis, iaitu entiti perasingan, usaha perterusan, wang sebagai ukuran dan tempoh perakaunan. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, entiti perasingan. Nampak perkataan asing? Maknanya kita ada dua entiti. Satu adalah pemilik sendiri, satu adalah perniagaan. Urus niaga yang dilakukan oleh pemilik untuk tujuan peribadinya tidak boleh masuk campur dalam perniagaan. Kita kena asingkan. Tidak boleh rekod dalam kewangan perniagaan. Okey, kita lihat definisinya. Andaian ini menyatakan bahawa perniagaan perlu menyimpan rekod transaksinya berasingan daripada rekod transaksi peribadi pemiliknya. Transaksi maksudnya adalah urus niaga. Contohnya, pemilik membayar insurans anaknya guna wang peribadinya. Transaksi ini tidak boleh rekod dalam perniagaan. Mengecualikan kalau pemilik membayar insurans perniagaan secara tunai. Maknanya insurans ini adalah untuk tujuan menjaga kedai, keselamatan kedai. Jadi yang ini boleh rekod dalam perniagaan. Okey, kita lihat contoh yang dibagi oleh buku teks. Puan Karen memiliki sebuah pusat tuition di Kuching. Walaupun beliau menikmati keuntungan pusat tuition sepenuhnya, tetapi beliau tidak mencampur adukkan berbelanja pribadi dengan berbelanja pusat tuitionnya. Sekiranya beliau perlu menggunakan wang pusat tuition untuk membelanjakan pribadi, beliau akan merekod sebagai ambilan dalam buku tunai. Contoh ini menyatakan bahawa Puan Karen menggunakan duit dalam perniagaan untuk membayar berbelanjaan pribadinya. Okey, di sini kita kena rekod sebagai ambilan. Ambilannya maksudnya apa-apa pemilik yang ambil dari kedai, tak kisahlah duit ke ataupun barang niaga ke, untuk tujuan kegunaan pribadinya ke, untuk anaknya ke, untuk isterinya ke, semua kita akan rekod sebagai ambilan. Maknanya, ambilan ini adalah salah satu akaun untuk mengasingkan urus niaga pemilik dalam kedai. Andaian yang kedua, usaha perterusan. Di sini kita akan nampak perkataan terus. Maknanya tanpa had. Okey, tidak akan ditamatkan. Okey, kita lihat definisi. Andaian ini menyatakan bahawa semua aktiviti kewangan perniagaan diandaikan beroperasi untuk tempoh masa yang tidak terbatas. Contohnya, kamu adalah pemilik kedai kasut. Kedai kasut anda buka pada tahun 2018. Sudah habis tahun 2018, kamu akan terus sambung operasi ke tahun 2019. Sudah habis tahun 2019, sambung lagi tahun 2020. Maknanya secara perterusan, tidak akan berhenti. Okey, yang ketiga, wang sebagai ukuran. Dalam dunia ini ada banyak jenis mata wang. Kalau di Malaysia, kita guna ringgit Malaysia. Kalau di China, kita guna yuan. Kalau di Indonesia, kita guna rupiah. Okey? Maknanya, maklumat penyata kewangan mesti dinyatakan dalam nilai mata wang yang diguna pakai di sesebuah negara. Seperti yang teacher kata, kalau di Malaysia kita guna ringgit Malaysia. Okey, kita lihat contoh. Pak Akop, seorang pengusaha kedai makan, merekod perkara yang hanya dapat dinyatakan dalam nilai wang seperti hasil jualan nasi, belian inventory makanan dan cas pemasangan internet di premis. Maksudnya, kalau Pak Akop ini kedainya di dalam Malaysia,
semua rekod-rekod ini akan dinyatakan dalam ringgit Malaysia. Takkanlah kamu buka kedai di Malaysia, kamu rekod dengan wang rupiah, kan? Okey, tempoh perakaunan. Andaian ini membolehkan pembahagian operasi dan aktiviti perniagaan kepada tempoh masa yang ditentukan oleh pemilik perniagaan. Dalam tempoh perakaunan, kita boleh tahu ada 3 jenis yang selalu digunakan, iaitu tempoh 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Biasanya kalau untuk penyata kewangan, untuk rekod penyata kewangan, biasanya kita akan guna tempoh 12 bulan, iaitu 1 tahun. Okey, kita lihat contoh 4. Syarikat Logistik Syamsuddin menetapkan bahawa tempoh perakaunan adalah bermula dari 1 Januari hingga 31 Disember setiap tahun. 1 Januari hingga 31 Disember ada berapa bulan? Ada 12 bulan. Prestasi perniagaan seperti untung bersih dan kedudukan kewangan perniagaan dapat dibandingkan dari tahun ke tahun. Inilah tujuannya. Dalam prinsip perakaunan, terbahagi kepada 3 jenis, iaitu ketekalan, prinsip kos dan pengiktirafan hasil dan belanja. Okey, ketekalan. Kamu ingat saja, kalau kita guna kaedah yang sama setiap tahun, kita mengamalkan prinsip ketekalan. Prinsip ini memastikan wujudnya konsistensi. Konsistensi maknanya setiap tahun adalah sama dalam prosedur perakaunan yang digunakan oleh entiti perniagaan dari satu tempoh perakaunan ke tempoh perakaunan yang lain. Hal ini membolehkan perbandingan maklumat perakaunan yang adil antara dua tempoh perakaunan. Okey, sebagai contoh, penggunaan kaedah susut nilai aset bukan semasa. Contohnya kenderaan, kereta. Kereta yang dibeli kalau sudah guna 5 tahun, 10 tahun akan menjadi usangan. Nilainya akan jatuh dari tahun ke tahun. Kita tidak boleh sembarangan tentukan tahun ini jatuh 2,000. Tahun depan jatuh 3,000. Tidak konsisten, tidak boleh. Kita kena set. Contohnya 10% setahun susut nilai. Jadi setiap tahun kereta ini akan nilai kereta ini akan tolak 10%, 10%, 10% sampailah 10 tahun. Contohnya lah. Okey, kita lihat contoh lembaga pengarah Kifli Holding tidak bercadang untuk menukar kaedah susut nilai aset bukan semasa perniagaan. Sebaliknya, kaedah susut nilai yang sama akan terus digunakan pada masa akan datang. Okey, teacher bagi satu contoh lagi. Perniagaan kamu menerima hutang daripada pelanggan. Okey, contohnya setiap tahun ada lebih kurang 10 pelanggan lah yang berhutang dengan kamu. Ada penghutang yang mampu bayar, ada penghutang yang tak mampu bayar. Jadi kita akan kira berapa hutang yang tidak dapat dikutip balik sebagai hutang lapuk. Hutang lapuk maksudnya hutang yang tidak dapat kutip lah. Okey, akan delete dari akaun kita. Okey, jadi kita akan menentukan anggaran ini adalah setiap tahun 5%. Jadi tiap-tiap tahun kita akan darab 5% supaya kita boleh buat satu persediaan bahawa ada 5% daripada pelanggan yang berhutang ni tidak akan membayar kita. Jadi kita akan rekod 5% ini sebagai hutang lapuk. Disebabkan setiap tahun sudah ditentukan 5%, 5%, 5%, maknanya dalam hutang pelanggan ini kita mengamalkan sistem ketekalan untuk menentukan hutang lapuk. Berapa orang yang berapa persen yang tidak dapat kutip balik. Prinsip kos dalam sebutan lain kos
sejarah. Okey, contohnya kalau kita beli kenderaan pada harga 200,000. Selepas penggunaan 5 tahun, kereta ini semakin usang dan nilainya sudah jatuh sampai 5,000 contohnya lah. Kita kena rekod harga asal, harga yang kita beli. Okey, bukan rekod 5,000. Okey, kita lihat contoh 6. Sebuah mesin cetak yang dibeli dengan harga 900 pada tahun 2014 masih lagi direkod sebagai 900 dalam penyata kedudukan kewangan walaupun harga pasaran mesin cetak yang sama model telah susut kepada 500. Okey, contoh lain. Kedai. Premis. Kedai dibeli pada harga 1 juta. Contohnya lah 1 juta nilai kedai ini. Selepas 10 tahun, kedai ini telah meningkatkan nilainya jadi 2 juta. Jadi dalam akaun kita selepas setahun kita tak boleh rekod 2 juta sebab kita beli hanya 1 juta saja. Kita kena rekod harga asal. Pengiktirafan hasil dan belanja. Okey, dalam perniagaan kita akan terima prabayar, belum bayar, belum terperoleh, belum terima dalam belanja dan hasil. Okey, contohnya insurans prabayar. Prabayar maknanya kita bayar terlebih dahulu. Okey, maknanya kita bayar lebih untuk tempoh perekanan. Ataupun belanja belum bayar. Maknanya kita hutang, kita tidak bayar. Tapi sepatutnya kita kena bayar. Okey, apa belanja dan hasil yang dikira untuk tempoh perekanan yang kita rekod, semua kita kena rekod dengan nilai sebenar. Seperti yang teacher kata tadi, insurans prabayar. Sebenarnya tahun ini insurans kita kena bayar 1,200. Tapi kita bayar 1,800. Maknanya kita sudah lebih bayar 600. 600 tu tidak boleh rekod dalam tempoh perekanan ini sebab dia tidak dikira dalam tahun ini. Dia kira pada tahun hadapan. Jadi pada tahun ini kan kita hanya rekod 1,200 sahaja. Kita kena rekod nilai sebenar. Okey, kita lihat contoh 7. Kedai Ben menerima bil elektrik pada 30 Disember 2016. Bil ini adalah untuk tahun 2016. Namun demikian, Ben hanya akan menjelaskan bil berkenaan pada bulan Januari. Maknanya, nilai yang kita bayar ini tidak boleh dikira dalam Januari walaupun kita bayar dalam bulan Januari sebab kita bayar untuk Disember tahun lepas. Jadi kena kira pada untuk nilai tahun lepas. Okey, walaupun bil itu belum dijelaskan pada tahun 2016, Ben tetap mengiktiraf bil elektrik tersebut dan direkod dalam akaun kadar bayaran. Kerana tahun kewangan kedai Ben berakhir pada 31 Disember 2016. Dalam batasan perekanan, hanya satu jenis sahaja iaitu kos manfaat. Kos manfaat sama dengan maksud anggaran. Maknanya kita akan membuat anggaran untuk satu keputusan. Contohnya, dalam bulan 1, kita buat pembelian 4,000. Maknanya dalam bulan tu kan kita tidak boleh membeli melebihi 4,000. Mesti dalam bajet. Okey. Kita lihat definisinya. Kos penyediaan maklumat hendaklah tidak melebihi daripada nilai maklumat tersebut kepada pengguna penyata kewangan. Dengan pendapatan yang optimum dan kos yang minima, perniagaan akan menikmati
untung bersih yang lebih tinggi dan mengukuhkan kedudukan kewangan perniagaan. Tujuan kita nak buat kos manfaat adalah untuk menghalang kita membuat belanja lebih banyak daripada pendapatan. Keluar banyak, masuk sikit. Jadi kita akan mengalami kerugian. Untuk mengelakkan hal ini berlaku, kita kena buat anggaran. Kalau kita buat anggaran, maknanya kita mengamalkan kita mengamalkan batasan perakaunan iaitu kos manfaat.